Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muadz bin Jabal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, apabila matahari telah tergelincir sebelum baginda berangkat, baginda akan menjamakkan zuhur dan asar. Dan jika dia akan berangkat sebelum gelincir matahari, dia akan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mentakhirkan zuhur sehingga turun untuk bersembahyang asar. Wa fil maghrib, dan pada maghrib dilakukan seperti itu juga. Jika matahari telah terbenam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat, dia akan menjamakkan antara maghrib dan isya. Dan jika dia berangkat sebelum matahari terbenam, dia akan mentakhirkan maghrib hatta yanzila lil isya, sehingga ia turun untuk bersembahyang isya, berhenti untuk bersembahyang isya. Thumma jama'a bainahuma, kemudian dijamak antara dua sembahyang itu. Abu Dawud berkata, Hisham bin Urwah meriwayatkannya daripada Husain bin Abdullah, daripada Quraib, daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan makna hadis Mufaddal dan Laits yang telah tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan antara maghrib dan isya sama sekali dalam perjalanan, kecuali sekali sahaja. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan daripada Ayyub, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar secara mauquf, yakni terhenti setakat Ibnu Umar, bahawa Ibnu Umar tidak pernah dilihat menjamakkan dua sembahyang itu sama sekali, kecuali pada malam itu, yakni pada malam diberitahu kepadanya tentang Safiyah, isterinya yang sakit berat, sakit teruk. Dan diriwayatkan daripada hadis Makhul daripada Nafi' bahawa dia telah melihat Ibnu Umar melakukan demikian sekali ataupun dua kali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang zuhur dan asar dengan jamak, maghrib dan isya kedua-duanya sekali, yakni dengan jamak, fi ghairi khaufin wala safar, bukan dalam keadaan ketakutan dan bukan juga dalam perjalanan. Qala Malik berkata, ara dhalika kana fi matar. Malik berkata, saya berpendapat itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika hujan. Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, sama dengan maknanya, daripada Abi Zubair. Qurra bin Khalid meriwayatkannya daripada Abi Zubair, katanya dalam suatu perjalanan yang kami berjalan, yakni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Tabuk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamak antara sembahyang zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, bukan dalam keadaan ketakutan dan bukan juga dalam hujan. Maka ada orang berkata kepada Ibnu Abbas, apakah maksud Nabi berbuat begitu? Qala, Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk tidak menyusahkan umatnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' dan Abdullah bin Waqid bahawa muadzin Ibnu Umar berkata, sembahyang. Qala, Ibnu Umar berkata, berjalanlah terus, sehingga apabila sebelum hilang syafaq, Ibnu Umar turun lalu bersembahyang maghrib. Kemudian beliau menunggu sehingga hilang syafaq, lalu bersembahyang isya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mahu cepat, dia akan melakukan seperti yang telah saya lakukan ini. Ibnu Umar telah berjalan dalam masa sehari semalam itu, jarak perjalanan dalam keadaan biasa selama 3 hari ataupun 3 malam. Qala Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jabir daripada Nafi', sama
dengan makna hadis yang tersebut tadi dengan isnad. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nafi', kata dia, sehingga apabila hampir hilang syafaq, Ibnu Umar turun lalu menjamakkan sembahyang maghrib dan isya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada kami di Madinah 8 rakaat dan 7 rakaat. Zuhur dan asar itu jadi 8, dan maghrib dan isya itu maksud 7 tu. Sulaiman dan Musaddad dalam riwayatnya tidak ada menyebutkan perkataan bina, bersembahyang dengan menjadi imam kepada kami itu. Waktu bina itu tidak ada. Abu Daud berkata, Salih Maula Tawamah telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas, katanya fi ghairi matar, bukan kerana hujan ataupun dalam keadaan tidak hujan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah matahari tidak kelihatan kepada baginda semasa di Mekah. Fajama'a bainahuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamakkan dua sembahyang tengah hari itu di Sarif. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hisham bin Sa'ad, beliau berkata jarak di antara Mekah, jarak di antara keduanya ialah 10 batu. Maksud beliau yakni di antara Mekah dan Sarif itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar, katanya matahari tidak kelihatan. Aku pada ketika itu berada di samping Abdullah bin Umar. Kami pun berjalan. Apabila kami melihat qad amsa, beliau telah melewatkan sembahyang, kami pun berkata, yang sebagai mengingatkannya, as-salah, sembahyang. Tetapi dia berjalan terus sehingga hilang ataupun lenyap syafaq. Wa tasawwabatin nujum, dan kelihatan bintang-bintang. Thumma innahu nazala, selepas itu barulah beliau turun dan bersembahyang dua sembahyang sekali. Kemudian beliau berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mahu cepat, baginda akan bersembahyang seperti sembahyang saya ini. Yaqul, beliau berkata, baginda menjamakkan dua sembahyang ini setelah berlalunya malam. Qala Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Asim bin Muhammad daripada saudaranya, daripada Salim. Dan Ibnu Abi Najih meriwayatkannya daripada Ismail bin Abdurrahman bin Du'aib, bahawa jamak di antara dua sembahyang oleh Ibnu Umar ini adalah berlaku selepas daripada lenyapnya ataupun hilangnya syafaq. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berangkat sebelum gelincir matahari, baginda akan mentakhirkan zuhur hingga ke waktu asar, kemudian berhenti, lalu menjamakkan dua sembahyang itu. Dan jika matahari telah tergelincir sebelum baginda berangkat, baginda akan bersembahyang zuhur, kemudian menaiki kenderaannya. Abu Daud berkata, Mufaddal ialah qadhi Mesir, dan dia seorang yang mujab ad-da'wah, maqbul doanya. Mufaddal ini ialah Ibnu Fadalah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Uqail juga hadis ini dengan isnadnya, cuma dia ada menyebutkan di akhirnya iaitu dia mentakhirkan maghrib sehingga dijamak olehnya antara maghrib dan isya pada ketika lenyap syafaq. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam peperangan Tabuk, kalau nak berangkat sebelum tergelincir matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mentakhirkan zuhur sehingga dijamakkannya dengan asar. Baginda bersembahyang kedua-duanya sekali, dan
apabila berangkat selepas daripada tergelincir matahari, baginda bersembahyang zuhur dan asar kedua-dua sekali. Kemudian berjalan. Wa kana idza irtahala, Nabi SAW apabila mahu berangkat sebelum maghrib, ditakhirkan maghrib sehingga dikerjakannya bersama dengan isya. Dan kalau dia nak berangkat selepas maghrib, di ajjalal isya, disegerakan isya, fa sallaha ma'al maghrib, dikerjakan isya itu bersama maghrib. Qala Abu Dawud, hadis ini tidak diriwayatkan kecuali oleh Qutaibah seorang sahaja. Itu yang kita baca malam ni sebenarnya adalah sambungan kepada hak dulu. Kita masih lagi dalam bab iaitu jamak ni, jamak antara dua sembahyang. Sebagaimana kita telah bincangkan dulu, hak boleh jamak ni iaitu antara 4 sembahyang saja, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Adapun subuh tu tak ada jamak. Itu tak ada jamak. Dan tak ada qasar pun, tak ada sebanyak itulah subuh tu. Adapun hak boleh qasar iaitu zuhur 4 rakaat, hak 3 tu maghrib tu tidak. Kita dah baca 1-2 hadis saja gitu. Baiklah, sebelum pada kita pergi seterusnya kepada perbincangan hadis malam ni, sekali lagi lah nak sebutlah sebagai peringatan semula, khilaf tentang perkara ni. Khilaf tentang perkara ni baru ni sudah sebut dah, iaitu beza mazhab dan pandangan ulama berhubung dengan semaya jamak ni. Segolongan ulama dia berpegang dengan zahir hadis-hadis banyak yang kita baca sebelum ni dan malam ni, pegang dengan zahir. Mereka mengharuskan, membolehkan jamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isyak dalam perjalanan pada waktu mana-mana satu daripada dua. Inilah pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ibnu Battal berkata inilah pendapat jumhur ulama. Maknanya boleh jamak zuhur dan asar, maghrib dan isyak secara mutlak. Maksud secara mutlak itu nak takdim ke, nak takhir ke, boleh berlaku. Jamak tu jamak hakiki ke, apalagi kalau suri, jamak hakiki pun boleh. Itu makna mutlak. Dalam masalah ni sebenarnya ada 6 pendapat ulama. Yang pertama, boleh jamak secara mutlak seperti yang telah disebutkan tadi, yang disebutkan oleh Ibnu Battal, jumhur ulama boleh jamak. Dan pendapat yang seperti ini diriwayatkan daripada sekumpulan sahabat, termasuk di antara mereka itu Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Usamah bin Zaid, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan sekumpulan ulama dari kalangan tabi'in, termasuk di antara mereka itu Atha bin Abi Rabah, Tawus, Mujahid, Ikrimah, Jabir bin Zaid, Rabi'ah Ar-Ra'i, Abu Zinad, Muhammad bin Al-Munkadir, Safwan bin Sulaim. Dan di kalangan imam-imam pula sekumpulan imam-imam mazhab berpendapat begini. Termasuklah di antara mereka itu Sufyan Ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Ibnul Munzir. Di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Malik, Ashhab. Bahkan Ibnu Qudamah ada menukilkan satu pendapat Imam Malik juga begini, yang ni boleh jamak secara mutlak. Tetapi hak masyhur daripada pendapat Malik ialah jamak ni boleh pada ketika dalam keadaan nak cepat dalam perjalanan, kita gaduh, ketika tu saja boleh.
Dalam musafir hak lagu tu, hak kita gaduh, kita nak cepat, hak tu saja boleh. Ini pendapat yang masyhur daripada Imam Malik. Hak yang pertama tadi serupa dengan jumhur itu pun satu pendapat Imam Malik. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, iaitu apabila kita dalam keadaan gaduh dalam perjalanan, nak cepat, pendapat Malik tadi. Ini diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid dan Ibnu Umar di kalangan sahabat. Dan inilah pendapat Malik hak masyhur. Ini hak yang kedua. Yang ketiga, iaitu harus kalau tengah-tengah berjalan, kalau sudah berhenti tak boleh, walaupun musafir. Tengah dalam perjalanan, misalnya kita naik bah daripada Kuala Lumpur tu, berhenti tengah jalan, lagu tu, masa tu boleh. Kalau kita berhenti duduk Kuala Lumpur tu, sehingga dah duduk Kuala Lumpur, tidur ke apa situ, tak boleh. Ni pendapat yang ketiga. Tak boleh. Hak kata mutlak boleh tu, boleh lah berapa hari pun. Di situ ada khilaf pula lah, berapa hari tu. Sebab lebih daripada tu dia kira sebagai bermukim. Di situ ada khilaf yang lain pula. Ini pendapat Ibnu Habib dari kalangan Malikiyah yang ketiga tadi. Pendapat yang keempat, jamak tu makruh. Jamak ni makruh, boleh tapi makruh. Hak moleknya semaya tamak, semaya seperti biasa. Ini pendapat. Ini Ibnul Arabi kata riwayat orang-orang Mesir daripada Imam Malik. Yang ini salah satu pendapat Imam Malik yang diriwayatkan oleh anak-anak murid dia daripada Mesir. Ini pendapat ni yang keempat, kata makruh tadi. Yang kelima, iaitu harus jamak takhir sahaja, jamak takdim tak boleh. Ini pendapat yang kelima. Jamak-jamak ni hak takhir sahaja boleh, hak takdim tak boleh. Ini pendapat Al-Auza'i, dan ini juga pendapat Ibnu Hazm, Ibnu Hazm Az-Zahiri. Pendapat yang keenam, iaitu harus secara mutlak. Tidak harus. Harus secara mutlak tu mula-mula kan. Yang keenam ni mana tidak harus secara mutlak dengan sebab perjalanan. Kalau atas nama perjalanan tak boleh nak jamak, kok mana-mana pun tak boleh, tidak harus. Hanya kalau dalam perjalanan kita pergi ke Mekah, di Arafah dan di Muzdalifah, situ saja boleh jamak. Dalam jamak takdim ke takhir ke, tak caralah, boleh pada masa tu. Kalau orang hak memang duduk situ di Muzdalifah tak boleh. Hak orang musafir lah, musafir pun ke situ, pergi buat kerja haji, di situ saja boleh. Lain dalam perjalanan nak pergi Kuala Lumpur, kau nak pergi ke mana, kau misalnya kita kata tak boleh. Ini pendapat Hasan Basri, Ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakhai, Aswad, Abu Hanifah dan ashabnya, anak-anak buah Imam Abu Hanifah, pendapat lagu ni. Dan ini juga satu riwayat daripada Ibnul Qasim daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik ni ada beberapa pendapat, 3-4 pendapat dalam masalah ni. Salah satu pendapat dia yang dinukilkan oleh Ibnul Qasim, lagu ni lah, iaitu tak boleh dengan sebab musafir itu secara mutlak untuk jamak, kecuali di Muzdalifah dan di Arafah. Itu ringkasannya. Kita sudah sebut dah baru ni. Hatunya cuma ulas mula. Tak apalah. Dan hadis hak mula-mula baru ni yang kita baca tu menjadi pegangan kepada orang yang mengatakan boleh secara mutlak jamak. Sebab apa? Dia kata Nabi SAW, Rasulullah SAW ketika di Tabuk, dia jamak Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak, ditakhirkan sembahyang pada satu hari. Lepas pada tu dia keluar sembahyang Zuhur dan Asar sekali. Maksud sekali itu dalam waktu salah satu lah, itulah yang dikatakan jamaknya.
Asal makna gitu, asal makna jamak tu gitu. Lepas pada tu masuk semula dalam kemah dia. Lepas tu keluar sembahyang maghrib dan isyak dua-dua sekali. Sembahyang maghrib dan isyak dua-dua sekali. Hadis ini menjadi pegangan kebanyakan ulama yang mengatakan jamak tu boleh secara mutlak. Jamak tu boleh secara mutlak. Inilah hadis pegangan ni. Seperti kita sudah sebutkan beberapa minggu lepas, iaitu Imam Abu Hanifah dia pegang dengan hak ni juga. Hak pendapat yang keenam saat ni, pendapat yang keenam saat ni tu, dia pegang dengan hak ni juga. Sembahyang Zuhur dan Asar sekali, tapi dalam waktu masing-masing, bukan dalam waktu salah satu. Maghrib dan Isyak sembahyang kedua-dua sekali, tapi dalam waktu masing-masing. Itu orang panggil jamak suri. Jadi bagi Imam Abu Hanifah dan orang-orang sependapat dengan dia tadi, yang kita sebut dah tadi, kalau kita jumpa hadis-hadis kata jamak ni maksudnya jamak suri, bukan jamak hakiki. Jamak hakiki ni buat dalam waktu salah satu. Kau tak kedim, kau tak akhir kau. Dia tak terima hak tu. Hak dia terimanya kalau ada jamak ni hanyalah jamak suri. Jamak suri lagu mana? Iaitu Zuhur buat di hujung waktunya. Sebaik saja kira-kira habis sembahyang tu, habislah waktu, masuk waktu Asar. Kalau tunggu pun tunggu sebentar, maya pula Asar. Itulah yang dikatakan jamak suri. Begitu juga dengan Maghrib, lewatkan Maghrib ke hujung waktunya, tapi masih dalam waktu. Bila selesai sembahyang, sedang molek kira-kiranya, ataupun dengan menunggu sebentar, masuk waktu Isyak, maya Isyak. Itulah yang dikatakan jamak suri yang diterima oleh Imam Abu Hanifah dan anak buah dia. Jadi hadis-hadis ni dia kata jami'an ni sekali, itu maksudnya sekali dari segi zahir, bukan sekali dalam waktu. Zuhur, Asar tu buat mari dalam waktu Zuhur, ataupun Zuhur tu tarik pergi ke dalam waktu Asar, bukan gitu. Sebab apa? Sebab dia kata kalau kita pegang gitu bermakna bercanggah dengan hak asal dalam Quran. Dia hak asal dalam Quran ni, semaya-semaya ni dia terikat dengan waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dia pegang hak tu lah. Itu asasnya. Asas tu tak boleh hanjok, tak boleh gojal, tak boleh buat. Kata dia. Orang lain kata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu dalam keadaan biasa. Hak ni dalam keadaan ni dikecualikan rukhsah, kebenaran ada, boleh nak buat. Dia kata tak boleh, tetap terikat dengan waktu dia. Jadi kalau ada hak sebut jamak ni jamak suri bagi mereka. Orang lain kata memang ayat Quran tu gitu dah dalam keadaan biasa. Dalam musafir ada rukhsah, ada keharusan, boleh buat. Kalau nak buat boleh, kalau tak saya buat apa tak apa. Kalau nak buat tu boleh. Dia pegang gitulah. Itu masing-masing pegangan. Maknanya dia tak setinggal semacam Al-Quran. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Suruh jaga masa. Maknanya tak kira lah. Dia suruh jaga tu, jaga apa dalam perjalanan, dalam musafir pun kena jagalah, kata dia. Orang lain kata jaga tu maksudnya dalam keadaan biasa. Dalam musafir dah benar, dah Nabi ibu tunjuk dah ni ada kemudahan. Apa ya kita tak sepakat hak tu. Dalam perjalanan. Gitulah. Walau bagaimanapun hak jumhur ulama pegang dengan hak ni lah. Dan hak ni bagi Imam Abu Hanifah dan orang-orang sependapat dengan dia kata tak terai lagi. Dalam waktu salah satu tak terai. Dengan sebab itu demo tak boleh buat hujah dengan hal ni, kata dia. Tak boleh. Habis. Yang kedua, baru ni kita sudah baca dah, Ibnu Umar orang royak pada dia bini dia sakit berat ketika dia duduk Mekah. Dia pun semaya jamak lah pada ketika tu. Ni berapa kali pula kemudian ni saat ni kita terjemah saat ni ada. Inilah menjadi pegangan Imam Abu Daud. Dia mari berlaku seperti mana kita sudah maklum dah cara Imam Abu Daud ni. Dia maksud dia mengumpulkan dalil masing-masing imam mujtahid. Itu tujuan dalam Sunan Abi Daud. Dalam Sunan Abi Daud ni maksud dia gitu.
Bermakna hak mula-mula tadi dia amari dalil bagi jumhur ulama. Hak yang kedua ni dalil bagi Imam Malik yang mengatakan boleh jamak ni apabila dalam keadaan mahu cepat, apabila kita dalam keadaan tergesa-gesa. Ni Ibnu Umar dia buat lagu ni, dia jamak dalam keadaan tergesa-gesa, maknanya dengan qaid, dengan ada keadaan tertentu, bukan semata-mata perjalanan. Ni dalil bagi golongan yang kedua. Seterusnya riwayat daripada Mu'adz bin Jabal yang kita baca tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam peperangan Tabuk, bila matahari telah tergelincir, sebelum dia berangkat ke mana-manalah, dia jamak Zuhur dan Asar. Dan kalau matahari itu belum lagi tergelincir, dia takhirkan Zuhur dan dia turun sehingga dia turun untuk sembahyang Asar. Hak ni dalil bagi jumhur ulama, lebih tegas lagi daripada hak mula-mula tadi. Hadis mula-mula tadi. Hadis mula-mula tadi kan, seperti mana kita sudah baca dah baru ni, dan sepintas lalu saat ni sudah baca, Mu'adz bin Jabal juga. Hak ni juga hadis Mu'adz bin Jabal, tapi hak ni lebih tegas, lebih terperinci. Sebab apa? Jelas di sini menunjukkan ada jamak takdim itu, iaitu kalau matahari telah tergelincir sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat, mana masuk waktu zuhur dah lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jamakkan zuhur dan asar. Maknanya sebaik saja gelincir matahari masuk waktu zuhur, Nabi jamakkan zuhur dan asar. Maknanya asar jauh lagi, jauh lagi, dia kumpulkan sekali. Dia kumpulkan sekali. Itu dalil yang terang bahawa ada jamak takdim ni. Walaupun ramai juga ulama yang mengatakan, dia kata tak kemah. Maknanya dalil jamak takdim ni, jamak takhir itu ada, jamak takdim tak kemah. Tetapi pendapat mereka itu nampaknya tak kemah mana. Lebih kemahnya boleh jamak takdim. Seperti mana jamak takhir lebih-lebih lagi lah, boleh dikatakan terima belaka. Hak mana terima tu? Jamak takdim ni tidak. Bagi kita yang berpegang dengan hadis, ikut hadis, tengok hak ni jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur dan asar. Sebab kalau dia jamak, termaksud jamak suri, lagu mana? Kalau jamak suri, hak ni, hak yang kedua ni, kalau dia berangkat sebelum pada tergelincir matahari, dia takhirkan zuhur sehingga dia turun untuk sembahyang asar. Hak tu munasabahnya. Sedangkan hak tadi ni bila matahari telah tergelincir tu, mana masuk zuhur, tidak jelas menunjukkan Nabi buat ni di hujung waktu zuhur tu, tentu di awal. Hak yang kedua tu ada kemungkinan juga kita kata, mana kalau matahari itu dia berangkat sebelum daripada gelincir matahari, dia akan takhirkan zuhur sehingga dia turun untuk sembahyang asar. Walaupun hak ni pun tak terang juga untuk jamak suri, tak terang juga. Walau bagaimanapun orang-orang Hanafi dia takwil lah. Tapi yang pertama tadi nak takwil lagu mana? Tak boleh takwil. Tak boleh takwil. Dengan sebab itu jelas ada jamak takdim tu. Hak yang kedua ni, satunya kalau kita boleh andaikan seperti orang-orang Hanafi kata jamak suri. Yang kedua boleh ada juga andaian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang asar. Mana dalam waktu asar dia sembahyang zuhur, dalam waktu asar, bermakna ada jamak takhir sini. Dalam riwayat ni ada jamak takdim dan juga jamak takhir dalam dua keadaan yang berbeza. Mana sembahyang zuhur dalam waktu asar, bila dia turun untuk berhenti sembahyang waktu asar, sembahyang asar, mana dalam waktu asar itulah sembahyang zuhur je. Inilah yang dikatakan jamak takhir. Maghrib lagu tu juga, kalau matahari telah terbenam sebelum dia berangkat, dia akan jamakkan maghrib dan isyak. Ini mana jamak takdim? Isyak tu ditarik maghrib dalam waktu maghrib. Tapi kalau dia berangkat sebelum matahari itu jatuh, sebelum matahari terbenam, dia akan takhirkan maghrib sehingga dia turun untuk sembahyang isyak. Turun untuk sembahyang isyak, tentu sekali lah masuk waktu isyak. Itulah yang dikatakan jamak takhir. Maghrib tak sembahyang lagi kan? Sembahyang bila? Masuk tu lah. Bermaknanya berdasarkan hadis Mu'adz ini,
ada dua-dua bukti, iaitu untuk jamak takdim dan juga jamak takhir. Ada kedua-dua. Abu Daud berkata, Hisham bin Urwah meriwayatkan daripada Husain bin Abdullah, daripada Quraib, daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan makna hadis Mufaddal dan Laith tadi. Tujuannya dia nak menguatkan hadis ini. Takut kita kata Mufaddal bin Fadalah dan Laith sahaja meriwayatkan daripada Hisham. Bukan. Bahkan maknanya ada jalan yang lain, tarik yang lain pula. Makna dia lagu ni juga. Hak tadi riwayat Mu'ad, hak ni riwayat Ibnu Abbas. Hisham bin Urwah meriwayatkan daripada Husain bin Abdullah, daripada Quraib, daripada Ibnu Abbas. Maknanya menyebutkan perkara yang sama. Tujuannya Imam Abu Daud nak cerita ada dalil bagi orang yang mengatakan jamak takdim dan jamak takhir. Inilah riwayatnya. Dan dia mari tarik yang lain, iaitu tarik Ibnu Abbas. Yakni secara muallaq, orang panggil secara muallaq. Biasanya kalau Imam Bukhari muallaq tu dalam tajuk dia. Imam Abu Daud ni dia mari hadis muallaq dia tu di hujung dia macam ni. Dia tak sebut lafaz hadis, cuma dia sebut lebih kurang gitu maksud dia. Kalau begitu maksudnya sebab kita faham tadi lah, iaitu sabitnya adanya jamak takdim dan juga jamak takhir. Tetapi riwayat Imam Abu Daud hari ini sebagai sokongan ini riwayat yang tidak kuat. Tidak kuat. Sebab apa? Sebab Hisham bin Urwah daripada Husain bin Abdullah, Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Imam Ahmad kata dia ada beberapa perkara yakni hadis yang mungkar. Ibnu Ma'in kata dhaif. Ali ibn al-Madini kata taraktu hadithahu, saya tak saya pakai hadis dia. Imam Ahmad juga tak saya pakai. Abu Zur'ah kata tidak kuat. Jadi ringkasnya, kesimpulannya, hak Imam Abu Daud kemukakan secara ta'liq ini, secara mu'allaq ini tidak kuat. Walau bagaimanapun Abu Daud tidak menjadikan ini sebagai asas dalam riwayat untuk dalil golongan jumhur ulama itu, tidak. Sebab hak asasnya riwayat hak tadi, iaitu riwayat Mu'adh itu. Riwayat tu kepada dah hak tu. Cumanya orang hak tak kuat ni buat sokong-sokong boleh lah. Gitu. Sokong-sokong gitu sekadar tu. Kalau tak ada hak ni hak tadi kepada dah gitu. Ini mengikut hak kebanyakan ulama lah. Walaupun Imam Tirmizi setelah mengemukakan riwayat ni, dia kata hasan. Hak sani riwayat Ibnu Abbas ni dia kata hasan. Tapi Hasan Tirmizi ni ulama-ulama tak berapa sedap nak pakai. Sebab apa? Hasan dia tu sanad yang dhaif pun hasan juga. Ya, dia kata hasan tu boleh jadi dia ambil kira campur dengan hak lain. Hak tu jadi hasan. Itu istilah dia sendiri. Istilah dia sendiri, tidak support istilah ulama hadis yang lain. Kalau istilah ulama hadis yang lain, dia perawi itu tidak dhaif. Perawi sanad tu, hadis tu tidak dhaif. Cuma dia kurang dari segi sifat kedhabitan dia tu. Yang ada pada perawi hadis sahih kurang. Dari segi ingatan tidaklah sekuat perawi sahih tu. Jadi orang lain kata hadis hasan ni hak lagu tu lah. Imam Tirmizi tidak. Hadis hasan ni perawi dhaif pun boleh jadi hasan juga. Tu beza dia. Hasan itu bagi dia bi'tibar ta'addudit turuq, orang panggil. Yang ni mengambil kira banyak turuk dia. Misalnya kalau kita tengok sini memang dhaif, tapi kalau tengok pada hadis Mu'az itu hak lemah ni jadi kuat sikit. Itu istilah hasan bagi dia. Jadi boleh pakai juga. Sebab apa? Hak kuat ada dah. Itu istilah dia sendirilah.
Dengan sebab itulah Hafiz Ibnu Hajar kata, boleh jadi Hafiz Imam Tirmizi kata hasan itu bi'tibaril mutaba'ah. Yang ni dengan mengambil kira ada mutaba'ah dia. Mengambil kira tu. Tetapi Ibnul Arabi dia kata hadis ini sahih. Ni hadis Ibnu Abbas, Imam Abu Dawud secara ta'liq ni. Dia kata sahih. Yang betulnya tidak. Itu silap dia lah. Silap. Dengan sebab itu dalam kitab ini dia pun kata ghafala Ibnul Arabi fasahhaha isnadahu wa laysa bisahih. Dia jadi tak macam mana orang alim pun dia ada juga gitu. Ibnul Arabi ni alim besar dalam hadis pun, tapi sini ni maknanya orang tak saya pakai, tak kena tu, dia alpa sikit. Sebab apa? Sebab jelas dah perawi saat ni tak boleh pergi dah. Husain bin Abdullah saat ni boleh dikatakan kebanyakan ulama mengatakan dia ni dhaif. Tak lagi. Bahkan ada hak lebih lagi, kata dia ni lebih lagi daripada tu, bukan sekadar dhaif saja, tetapi utuhima bizandaqah. Utuhima bizandaqah. Dituduh dia ni zindik. Siapa setara tu? Kalau lagu tu tak boleh pakai langsung lah. Kalau lagu tu tak apalah. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jamak antara maghrib dan isyak sama sekali dalam perjalanan kecuali sekali saja. Baik, macam mana? Sedangkan kita jumpa banyak dalam hadis dalam perjalanan dia semasa pergi ke Mekah tu saja. Berapa banyak, berapa lama pergi balik. Dalam hadis-hadis yang sahih banyak sebut. Sini dia sebut Ibnu Umar kata tidak pernah Nabi SAW jamak maghrib dengan isyak ni sama sekali dalam perjalanan kecuali sekali saja. Tapi Abu Daud pun komen. Dia kata hadis ini diriwayatkan daripada Ayyub, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar secara mauquf, yang terhenti setakat Ibnu Umar. Hak tu hak betulnya. Imam Abu Daud pun komen hak saat ni. Hak kata maknanya riwayat saat ni kira-kiranya hadis itu marfu' lah. Maknanya sebab Nabi dikatakan Nabi, sebenarnya tersilap. Bukan Nabi, Ibnu Umar yang tidak pernah dilihat dia jamak maghrib dengan isyak dalam perjalanan dia kecuali sekali saja. Hak tadi bila orang bagi tahu kata isteri dia duduk tengah sakit berat, dia pun itu dalam perjalanan dia. Hak tu maknanya hadis itu hadis mauquf, bukan hadis marfu'. Kadang-kadang dia perawi-perawi ni dia keliru. Hak sepatutnya, hak betulnya mauquf. Hak tu amalan sahabat, tiba-tiba nampaknya amalan Nabi. Hak Nabi buat itu silap. Itu orang panggil wahab, keliru perawi. Keliru perawi. Hak betulnya Ibnu Umar tu orang tak ada tengok dia jamak sama sekali kecuali pada malam tu. Hak tadi lah. Dan diriwayatkan daripada hadis Makhul daripada Nafi'. Ni cerita lain, bahawa dia tengok Ibnu Umar buat gitu sekali atau dua kali saja. Nafi' ni anak murid Ibnu Umar. Hak ni riwayat Nafi' juga. Makna kalau nak ada pun sekali atau dua kali saja. Dia tidak ada sebut berkenaan dengan Nabi SAW. Ni cerita Ibnu Umar. Maknanya Imam Abu Daud nak cerita hak jelasnya, hak betulnya ialah Ibnu Umar. Hak tak ada buat jamak tu. Kecuali sekali atau dua kali dalam riwayat asal lagi. Adapun Nabi SAW tidak, banyak kali. Banyak kali. Hadis ini tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai lah. Hak marfu' dia tu tidak sahih. Hak marfu' dia tidak sahih. Hak mauquf dia tu sahih.
Selain daripada tu kalau kita tengok dalam sanad dia ni, iaitu ada Abdullah bin Nafi'. Ini perawi mutakallam fih. Abu Hatim kata dia ni tidak hafiz, lemah. Lemah, mana perawi yang lemah? Abdullah bin Nafi'. Qutaibah meriwayatkan daripada Abdullah bin Nafi', dia mengambil daripada Abi Maudud. Maknanya tak lagi. Tujuan Imam Abu Daud buat mari hak ni ada kalanya kita dapati dalam Abu Daud ni dia mari hak tu macam asas dia, hadis asas dia, mana dengan lengkap sanadnya, lafaz dia pun ada, tetapi dia tidak maksud nak mengatakan hak tu molek, hadis yang sahih, tidak. Macam di sini hak kata Nabi SAW tidak jamak maghrib dan isyak tu, dia buat mari tu bukan nak mengatakan hak tu sahih, bahkan dia buat mari tu nak mengatakan hak tu tidak sahih. Sebab tu dia komen lepas tu, hak sahihnya hak ni cerita Ibnu Umar, bukan Nabi SAW. Itu tujuan Abu Daud. Dia buat mari gitu. Jadi orang yang kata, orang-orang yang tidak faham, yang tidak mengaji, dia kata hak ada dalam Abu Daud tu sahih belaka, sekurang-kurangnya hasan. Tak kena tengok dulu. Hak Abu Daud komen ni lain, tak termasuk dalam hak tu. Dan Abu Daud bukan dia beriltizam buat mari semua ni hak kemah-kemah belaka dah. Dia buat mari dia nak ajar kita lagu mana cara nak faham hadis ni. Cara mana nak faham hadis. Ulama-ulama hadis tu, ya dia tak sepakat sesuatu hadis tu buat apa. Dia adalah cara dia. Misalnya sini kita sepakat sebab apa? Sebab ni waham, keliru. Satunya sanad tu tak kemah, yang keduanya tak betul, isi dia tu bercanggah dengan riwayat lain yang lebih sahih. Kalau kita kata hak ni sahih, hak ni sahih pun, kalau kita kata sahih, dia jadi syadz. Bila syadz, dhaif juga. Apa lagi perawi dia ni tidak sahih, maka dia jadi mungkar pun dhaif juga. Tujuan dia hari ini dia nak rayak illat dia. Apa illat dia? Walau bagaimanapun kita dapati daripada hadis ini hak sahih, iaitu hak mauquf pada Ibnu Umar, bahawa Ibnu Umar yang lagu itulah amalan dia. Kalau tidak gaduh, dia tidak akan jamak. Mana jamak-jamak ni dalam perjalanan tu, walaupun kata boleh pun boleh tu dalam keadaan orang tu gaduh, tergesa-gesa. Kalau tidak, apa ya dia sampai sekali dua saja dilihat melakukannya. Takkah itu dua kali tu perjalanan dia. Daripada situlah ulama-ulama membuat kesimpulan bahawa Ibnu Umar ni dia termasuk dalam orang-orang yang berpendapat jamak ni hanya boleh dalam perjalanan yang tergesa-gesa. Dan itulah pegangan Imam Malik. Sebab Imam Malik syekh dia nombor satu di kalangan sahabatnya Ibnu Umar. Sebab itulah pendapat Imam Malik yang masyhur sebab tadi, sebab syekh dia ni Ibnu Umar. Kita nampaklah cara apa Imam Malik banyak pendapat, tapi hak tu hak paling kuat. Apa? Sebab orang tahu dah. Dia rujukkan utama kalau di kalangan sahabat kan Ibnu Umar. Begitu. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur dan asar sekali, maghrib dan isyak sekali, bukan dalam keadaan ketakutan dan bukan dalam perjalanan. Qala Malik berkata, saya berpendapat ini bukan dalam keadaan ketakutan, betul, bukan dalam keadaan musafir, betul juga, tapi dalam hujan, dalam keadaan hujan. Abu Daud berkata seperti yang kita sudah terjemah tadi. Dan riwayat yang kedua lebih kurang gitu juga. Cuma di sini disebutkan dengan terang lagi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamakkan sembahyang asar dan zuhur dan asar, maghrib dan isyak di Madinah. Di Madinah. Mana kalau di Madinah tu di tempat
tinggal Nabi SAW bukan dalam musafir lah. Bukan dalam musafir lah. Kalau riwayat yang pertama tadi, Rasulullah SAW sembahyang zuhur dan asar sekali, maghrib dan isyak sekali, bukan dalam keadaan ketakutan dan bukan dalam safar. Bukan dalam safar itu termasuk adalah maknanya kalau bukan dalam safar kira-kiranya Nabi duduk di Madinah lah, tapi secara mafhum saja. Tapi mungkin ada sebab lain. Sebab itulah Imam Malik kata, iyalah, tidak dalam keadaan ketakutan, tidak dalam keadaan safar, tapi dalam keadaan hujan. Imam Malik faham gitu. Dalam riwayat Abu Daud komen tu, dia kata Hammad bin Salamah meriwayatkan serupa dengan makna hadis tadi daripada Abi Zubair, dan Qurrah bin Khalid meriwayatkan daripada Abi Zubair. Dia kata dalam perjalanan pula. Hak ni hak Ibnu Abbas riwayat ni dalam perjalanan. Lepas tu dia kata bukan dalam keadaan ketakutan dan bukan dalam perjalanan, ni lagu mana? Hak ni pula dalam perjalanan ni lagu mana? Ada ke bercanggah? Perjalanan ni dia ada dua macam. Perjalanan dia tengah-tengah berjalan. Sebab kita kata daripada Kuala Lumpur berhenti sebentar, bila-bila makan, jamuk lah situ. Hak tu orang panggil dalam perjalanan. Tapi kalau kita pergi Kuala Lumpur tu duduk 2 hari, bukan dalam perjalanan tu, bah berhenti dah nak ambil bah lain pula. Hak tu dikatakan bukan dalam perjalanan. Itu situ benda. Hak kata bukan dalam perjalanan, bukan duduk tengah-tengah berjalan. Tapi ketika berhenti, masih lagi dalam perjalanan, masih lagi sebagai musafir. Itu maknanya ulama cuba kompromikan dua hadis. Tetapi hadis Ibnu Abbas lagi jelas dia sebut di Madinah. Makna tak boleh nak kata dah. Dalam perjalanan tu tidak musafir. Bukan berhenti sebentar ataupun berhenti lama, tak. Sebab apa? Tentu dah di Madinah. Sebab apa Nabi SAW ni dalam keadaan tidak ketakutan, dalam keadaan tidak ada hujan. Di sini sebut tak ada hujan. Malik kata dalam keadaan hujan. Dalam riwayat ni disebut dengan jelas tidak hujan. Jadi musafir pun tidak, dalam keadaan ketakutan pun tidak, hujan pun tidak. Orang pun kata kepada Ibnu Abbas, apa maksud Nabi buat gitu? Ulama lain jawab, dia kata takut pun tak ada, musafir pun tidak, hujan pun tidak, sakit. Dia kata, Nabi sakit. Daripada situlah ulama yang mengatakan dalam keadaan sakit orang tu boleh jamu. Hak ni sebab apa? Sebab kalau seseorang tu tengah bermukim, duduk di sesuatu tempat, dia mesti kena jaga waktu sembahyang ni. Sembahyang ni waktu dia yang tertentu, tetap tau. Dalam Quran sebut begitu. Takkan Nabi SAW nak canggah dengan hak tu, kecuali ada sebab. Sebab tu ada. Cuma dia sebut sini beberapa perkara. Habis dah kau sebab tak habis lagi. Misalnya sakit. Daripada situlah ulama kata kalau kerana sakit boleh jamu. Ada yang kata kalau kerana hujan boleh jamu. Lepas tu hujan tu bapaknya kita duduk dalam rumah kita, taklah kemudahan pada ketika tu. Terutamanya orang-orang yang susah, rumah tidak kemah mana, perlu kepada perhatian dalam keadaan hujan lebat. Jadi ada kemudahan. Gitu. Dalam keadaan tidak takut, mana tidak perai, tidak apa, perjalanan pun tidak, dan hujan pun tidak. Kalau sakit, ulama lain bantah dia. Kata dia, kalau kata sakit, dia seorang, apa-apa yang orang lain sembahyang sekali. Ibnu Abbas tahu mana.
Dia tahu mana? Dia semaya sekali lah. Sebab Rasulullah SAW ni hak maklumnya dia semaya sekali dengan sahabat dia. Kalau hak ni Nabi SAW buat, dia sakit, apa orang lain? Tak ada ilat tu, tak ada sebab tu. Sakit tu tak ada, apa orang lain akan ikut dia jadi jamak jugalah. Jadi jamak juga. Orang dia tu tak apalah, kita kata boleh lah, moga dia sakit. Tapi kalau orang lain, sekarang ni masalahnya semaya sekali. Ramai-ramai tu semaya sekali. Jadi apakah kalau tu imam tu sakit, dia jamak, orang lain nak ikut dia, ikut cara dia, begitu kah? Sedangkan orang lain tidak musafir, tidak apa, tak ada apa masalah. Dia kata tak kemah, dia kata tak kemah. Itu masalah hadis ni. Maka mari pula yang lain pula jawab. Dia kata apa tak kemahnya? Maknanya mengikut Imam Ahmad, dia kata ikut imam. Kalau imam tu sembahyang sambil duduk, kita kena sembahyang sambil duduk walaupun kita tak uzur pun. Dia pegang gitu. Jadi salah satu dalil dia nyahon ni, Nabi SAW tu dia sakit, dia pun sembahyang lah jamak. Orang lain yang ikut dia tu pun jadi kena jamak juga. Boleh ada kebenaran lagu tu. Ketika Nabi SAW jatuh daripada kuda dia dah tergeliat, dia tak boleh pergi semaya dengan orang. Apa Nabi semaya sambil duduk? Nabi SAW suruh orang lain duduk berdiri di belakang dia suruh duduk. Maknanya makmum ni dia mengikut keadaan imam. Kalau sah kepada imam, sahlah kepada makmum. Maknanya kalau dalam keadaan biasa, dalam keadaan seseorang tu mampu berdiri, tak boleh nak sembahyang fardu ni duduk, tak boleh. Tapi dah ada sebab kepada imam, orang lain tak ada sebab tu, Nabi suruh duduk juga. Ini menunjukkan bahawa mengikut imam. Dia kata boleh. Hak lain pula mari dia kata dak tu, dak. Hak ni maksudnya hak jamak ni tak ada sungguh, sakit pun tidak, perjalanan pun tidak, apa ni, takut pun tidak, hujan pun tidak, gapo pun tak ada. Inilah pegangnya hak puak-puak Syiah. Dia kata itulah dalam kitab demo pun ada, kata dia. Dalam Muslim, dalam Abu Daud misalnya ni ada. Lepas tu duduk marah kita, kata kita. Ada marah kata kita. Sebab pada hakikatnya kita ni musafir semua, kata dia. Mungkin Nabi katakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu dalam dunia ni seolah-olahnya kamu anak dagang ataupun orang musafir saja. Hanya musafir duduk dalam dunia, walaupun duduk tempat dia pun musafir. Jadi dengan sebab tu Nabi SAW sendiri buat, dia kata. Ulama-ulama kita jawab, dia tetap kena dia mempegang lagu tu. Kalau musafir semua, soalnya kalau musafir semua, nah, pas puasa lagu mana? Bolehlah juga bulan puasa tu kita tak sah puasa. Dia bukan musafir semua. Aw ala safar, bukan dalam Quran sebut aw ala safar. Ataupun dalam perjalanan kalau bulan puasa, tak apalah, boleh tak puasa. Jadi kalau kita tak pergi, tidak perjalanan pun dah duduk tempat kita pun dah musafir, jadi bolehlah kita tak puasa. Puasa bulan lain ganti gitu. Tak ada siapa pun kata lagu tu, dia pun tak kata gitu. Waktu tu tak boleh pula. Maknanya tak boleh pakai tu. Yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW buat gini, dia buat sama ke? Dia mau buat tu lagu mana? Dia mau buat sama. Jadi dia mau buat tu sama dan hari lagu tu. Jadi sehingga sembahyang dia jadi 3 waktu. Sedangkan hak Nabi buat ni ada ketika pernah lagu ni. Pernah. Bukan sama-sama Nabi buat. Kita nak kata, itu dalil Nabi. Kalau boleh kalau Nabi buat sama lagu tu. Ni hak skala je, skala 5 waktu lah. Tapi pernah ada dia buat lagu ni. Menunjukkan ni ulama golongan lagi ni, dia kata boleh bagi kita jika kerana sesuatu sebab yang orang lain tak nampak, tak tahu sebab, kita nak jamu jarang-jarang. Ini pendapat Imam Bukhari dan ramai lagi pendapat orang-orang lain. Di sini pun ada sebut mana
Jarang-jarang boleh supaya tidak menyusahkan. Nabi SAW buat gitu supaya tidak menyusahkan. Tidak kata-kata jaga waktu ni maknanya mesti terikat semua. Tak. Kita lebih tahu dengan keadaan kita. Ada ketika je kita boleh buat lagu tu. Jamak hakiki lah, jamak sungguh lah, boleh buat lagu tu. Imam Bukhari di antara yang berpendapat gitu. Tak apalah, itu pendapat yang keberapa tak tahu tadi. Beberapa pendapat kan kita sebut yang keempat ke yang kelima. Baiklah, yang kelima, kalau kita kata yang kelima, dia kata tak, hak ni Nabi SAW tu tak ada dalam ketakutan, bukan dalam perjalanan, bukan dalam hujan, bukan sakit, bukan apa. Dia buat jamak suri. Seperti Imam Abu Hanifah kata tadi, buat jamak suri, tak ada bercanggah apa-apa dalam waktu. Nabi tetap jangka waktu, cuma dia buat di sembahyang di hujung waktu Zuhur, di hujung waktu, tapi masih dalam waktu. Supaya Jibril mari ajar mula-mula waktu sembahyang, mula-mula awal waktu, lepas tu hujung waktu. Boleh juga sembahyang dalam waktu lagi. Orang panggil jaga waktu lagi tu, waktu tu. Walaupun hak skalanya Nabi SAW sembahyang awal waktu, maklum, tetapi dia takut kalau dia buat gitu semua, jadi orang akan jadi kesempitan kepada umat. Umat akan berasa tak tenang hati. Tapi kalau Nabi sendiri ada buat beberapa kali, maknanya boleh. Dalam keadaan tertentu, hak tu paling baik sebenarnya. Selesai masalah. Jamak suri, hak dia buat jamak suri. Jamak suri ni mana dalam waktu Zuhur, di hujung waktu, Asar di awal waktu. Nabi pernah buat lagu, dan dia buat lagu ni bukan sama. Hak skalanya lagu lain, tapi nak rayaknya boleh juga lagu ni. Tidak katalah darjat seseorang di sisi Allah tu kalau jarang-jarang dia buat lagu tu, maka jadi kurang dia, jadi rendah. Tidak. Tu kan lega. Ada beberapa pendapat di sini. Kalau kita pakai hak tu, selesai masalah. Sembahyang kedua-dua sekali. Kedua-dua sekali dalam waktu masing-masing. Sebab kalau kita nak kata dia tak cara waktu, itu bercanggah dengan Quran pula. Tak sesuai tu. Ada keharusan hak sekala pun dalam musafir, dia tidak musafir. Tak ada sebab apa-apa. Boleh kalau kita buat. Tidak orang kata tak jaga waktu, masih lagi dalam waktu. Sebab apa? Nabi SAW sendiri pernah buat lagu tu. Walau bagaimanapun, Imam Tirmizi setelah dia mengemukakan hadis Ibnu Abbas ini dalam kitab dia kata, dia komen gini. Hadis Ibnu Abbas ni kalau kita tengok dalam kitab kita muka surat 297. Hadis Ibnu Abbas ini qad ruwiya anhu min ghairi wajhin. Bukan satu tarik, jalan riwayat saja. Riwayat daripada Ibnu Abbas ni banyak dia riwayat. Jabir bin Zaid, Sa'id bin Jubair dan Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili telah meriwayatkannya. Jadi ramai orang yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas ni, bukan seorang. Thumma qala, kemudian Imam Tirmizi kata, wal amal ala hadha 'inda ahli al-'ilm. Amalan berlaku mengikut cara ini di sisi ahli ilmu, iaitu tidak boleh dijamak dua sembahyang kecuali dalam perjalanan ataupun di Arafah. Sesetengah ahli ilmu membenarkan untuk jamak dua sembahyang kerana untuk orang sakit, dalam keadaan sakit. Hak tadilah hadis tadilah juga pegangan dia je. Dah tidak hujan, tidak musafir, tidak dalam keadaan ketakutan, gam dia. Tak ada sebab Nabi tak buat. Dah Allah SWT kata dah kena sembahyang dalam waktu.
Mestilah dia buat tu ada sebab. Sebab kau dia, sebab dia banyak. Antaranya sakit. Situ dia faham gitu. Inilah pendapat Ahmad dan Ishaq, Imam Ahmad dan Ishaq. Sebahagian ahli ilmu kata boleh jamak di antara dua semaya ni kerana hujan. Ada juga pendapat itu. Inilah pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Syafi'i berpendapat kerana sakit tak boleh nak jamak antara dua semaya. Syafi'i sendiri. Itu yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi. Tetapi dalam Syafi'i ini dia ada beberapa pendapat juga. Terutamanya ulama-ulama Syafi'i kemudian mereka serupa dengan Imam Ahmad juga, kata orang sakit pun boleh juga. Boleh juga. Tetapi pendapat Syafi'i asal tak boleh. Kerana hujan boleh, kerana sakit tak boleh. Walau bagaimanapun ulama faham hak Imam Tirmizi selalunya kalau dia kata Syafi'i kata tu, kalau dalam kitab dia itu qaul qadim dia. Kalau qaul jadid tidak gitu. Qaul jadid tidak gitu. Begitulah tentang hak jamak saat ni, hadis saat ni, iaitu dalam keadaan tidak takut, tidak ada apa-apa ketakutan, tidak musafir. Hak yang terbaiknya kita kata kalau nak jaga waktu gapo tu, kita ambil pendapat hak jamak suri. Yang keduanya iaitu ada sebab. Hak tak sebut sini lah. Tidak dalam ketakutan, tidak dalam musafir, tidak hujan. Hak tu sebut dalam hadis. Sakit tak sebut. Maknanya sakit boleh. Tentu Nabi sakit lah tu. Ya dia buat lagu tu. Itu yang kedua baiknya. Yang ketiga hak moleknya iaitu hak pendapat seperti Imam Bukhari, iaitu jaga-jaga. Bukan saum. Bukan jadi amalan kebiasaan. Supaya syiah. Buat 3 waktu. Bukan lagi. Walaupun tak ada apa sebab sekali pun boleh. Sebab apa? Dalam hadis dia sebut tak ada apa. Dia nak ayat sini bukan tidak dalam keadaan ketakutan, dalam safar saja, dalam hujan saja. Makna tak tahu sebab, tak ada sebab. Zahirnya tak ada sebab. Itu tujuan ayat sini. Bukan nak menafikan hak 2-3 perkara ni saja. Hak lain-lain pun tak ada. Apa sebab Nabi SAW buat gitu? Orang tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata supaya dia tidak menyusahkan umat. Itu tujuan. Maknanya Nabi SAW ni dia tak menyusahkan umat dia. Ini salah satu prinsip. Dalam Quran pun banyak sebut, dalam hadis pun banyak. Menyusah-menyusah ni dalam Islam tak ada. Dia susah setara mana, susah-susah dia ada senang. Gitu kaedahnya. Dalam perkara ni pun nak ayatnya kata terikat dengan waktu semua, jaga waktu sangat gitu gini semaya tu. Berapa banyak kita tengok kelonggaran, kemudahan. Dengan boleh jamak, dengan boleh qasar. Lepas pada tu jamak pula dalam keadaan ni, nampaklah maknanya hak kita rasa ketat sangat tu tidaklah apa nama ni, ketat sangat tak boleh nak gerak. Ada keadaannya kita boleh juga. Tu setara benda hak kemah. Sebab apa? Dia balik kepada kaedah. Kalau siapa jadi susah kita, tu kaedah. Kita jadi lagu lain lah, tidak terikat dengan hak asal. Bila jadi susah, gapo-gapo pun sesoalahnya dia mari sebut hak ni dia nak ayat apa ni, hikmat. Hikmat iaitu supaya tidak menyusahkan umat. Hak tu hak utamanya. Ma ja'ala alaikum fid din min haraj.
Allah SWT tak buat sebarang kesukaran kepada kamu dalam agama. Dalam Quran pada sebut haraj, perkataan haraj. Di sini pun alla yuhrija ummatahu, supaya tidak jadi susah umatnya. Dan kalau terikat sangat tu jadi susah lah. Jadi susah. Lepas pada tu panjang lagi hadis ni, nampak kita berhenti sekat tu lah dulu. Batuk pun tak habis-habis ni. Berhenti sekat tu. Wallah.